Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata musannif, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Dan jaiz dan mungkin makna keduanya satu, iaitu barang yang patut pada akal ada dan tiadanya atas jalan berganti-ganti, yakni sah adanya pada satu ketika dan tiadanya pada ketika yang lain, kerana ada dan tiada itu mustahil berhimpun keduanya dalam waktu yang satu. Dan jangan dikatakan bahawasanya ta'rif jaiz dengan yang demikian itu tiada melengkapi, kerana tiada mencapaikan akan segala hal, segala amrun iktibari, bahawasanya yang dikendaki dengan ma itu barang dan dikendaki dengan wujud itu subut dan tahakkuk, bukan wujud dengan makna sah dipandang dengan mata kepala. Maka jaiz itu terbahagi dua bahagi. Pertamanya jaiz daruri, yang keduanya jaiz nazari. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia belah ihsan dia semata masih beri peluang pada kita boleh berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dia beri pula satu kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia diberi kita keinginan untuk nak mengaji, belajar. Alhamdulillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada ada perasaan benci, tak suka, jemu, apa seumpama itu. Na'udzubillah min zalik. Syukur Allah Ta'ala beri kepada kita kesedaran, boleh ada perasaan dengan Allah Ta'ala, sedar Allah lah jadikan kita. Dan dengan apa telah kita belajar berakidah Allah Ta'ala, mudah-mudahan dilapangkan dada kita untuk boleh kita puji dia. Alhamdulillah, tanzihkan dia, subhanallah. Boleh ta'zim dan dia dan rasa hebat hanya pada dia. Allahu Akbar. Dan mentauhidkan hanya pada Allah Ta'ala, ya Allah saja ilah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, keseronokan, kehalobaan berada dalam majlis yang mulia, untuk insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah.
Kata musannif rahimahullah taala, wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Kita nak masuk bicara ni masih bab hukum akal. Itulah bahagian hukum akal yang ketiga. Kita dah lepas belajar hukum akal yang bahagian wajib, mustahil, yang ni ketiga lah, harus. Definisi harus ni kata dia, wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Dalam matan dia sebut ringkas je, tapi dia nak bagi hurai tu, ni kata kitab Jawi, walaupun atas nama terjemah, dia tak terjemah biasa, bahkan dalam terjemah dia ada syarah. Pertama dia kata jaiz dan mungkin, makna keduanya satu. Itu mesti ambil perhatian awal ya. Jaiz dan mungkin makna sama. Satu jangan terkeliru, satu saya sebut banyak kali lah kalau baca kitab ni, antara bab kita kena perhati bila mengaji ilmu ni, mesti kena kenal istilah terjemah kan. Arab tu satu Jadi jaiz sama dengan mana mungkin. Kalau kita tengok struktur bahasa Arab dia, jaiz daripada jaza, yajuzu, jawazan, fahuwa jaizun, fahuwa jaiz. Mungkin ada yang kita tak belajar lagi nak dapat kalimah tu, daripada asalnya makana, amkana, yumkinu, imkan, fahuwa mungkin. Makna sama. Kalau asal terjemah jaiz satu benda yang harus, mungkin satu benda yang mungkin. Yang tu bahasa. Macam mana pun kaedah kita belajar ni, nak memaham sesuatu dia mesti kena rujuk pada istilah. Bahasa ni lughah asal daripada bahasa Arab, nak faham ke bahasa kita tu satu. Setelah tu maka istilah dan definisi naklah dirujuk, pasal setiap ilmu dia ada pembahasan dan maksud dia. Tak boleh nak dipaham hanya faham bodoh-bodoh tengok kalimah lepas tu hurai, tak boleh. Dia mesti tengok definisi yang telah disebut oleh ulama, yang telah diwadak oleh ulama, telah dipakai oleh ulama, peribahasa dia, yang kita mesti rujuk kepada makna tersebut di atas makna-makna istilah. Contoh nak sebut, tang kata ada makna lughah dan istilah. Kalau kita dengar macam orang nak sebut bid'ah tu, kaedah kita kalau ikut bab bid'ah ni, bid'ah tu lughah memang benda yang tak ada pada zaman Nabi SAW. Kalau tak ambil faham dengan makna istilah bid'ah tu macam mana, habis pahaman jadi pahaman rosak macam pahaman Wahabi tu, habis semua di bid'ah ni. Dia masalah situ masalah tak boleh mengenal, tak boleh beza antara makna lughawi dengan makna istilahi. Apatah lagi bila sebut contoh bab bid'ah tu, sebab bid'ah dia bukan hukum. Bid'ah dia benda tak ada zaman Rasulullah, dia bukan satu ketetapan hukum. Atas bahasa ulama situ baru dibahas. Ada yang bid'ah jadi wajib, ada bid'ah jadi sunat, ada bid'ah jadi haram, ada bid'ah jadi makruh, ada bid'ah jadi harus. Bila nak bahas hukum syarak, tengoklah wajib, sunat, haram, makruh, harus tu, dan sebab dia pula macam mana boleh menyebabkan jadinya hukum taklifi itu. Tengok wada'i dia, manik, syarat, sah, batal, azimah, rusah dia, semua kena perhati. Jadi barulah sebut perkataan tu tak jadi masalah. Okey, saya nak sebut tu sebagai contoh je. Satu, kalau kita belajar ikut disiplin ilmu langsung, ilmu betul-betul, tak terkecoh kita dengan istilah-istilah dan pahaman-pahaman sesat
yang khasnya kalau Wahabi bawa adalah dalam bab isu bid'ah tu. Pasal dia ada makna lughawi istilahi. Saya sebut sekadar tu ya. Jadi atas kita bicara jaiz mungkin, makna satu. Siap. Apa dia makna dia? Ini definisi jaiz mungkin. Itulah barang yang patut pada akal, ada dan tiadanya. Dialah barang perkara yang akal yang waras sah untuk menerima keberangkalian, ada ataupun boleh jadi, ataupun tiadanya, ataupun tak jadinya dia. Itulah dipanggil jaiz. Siap? Mudah aja tu. Dan bila jaiz ni khas kalau dalam bab kita bicara bab ketuhanan, jaiz dalam bab ketuhanan ni apa? Nisbah Allah, dia pandang pada sudut kekuasaan dia, ilmu dia yang meliputi keputusan semua pada zat dia, pada diri dia, pada iradah dia, hak dia nak buat apa dia nak buat. Jadi yang dikatakan jaiz mungkin ni nisbah Allah buat makhluk. Umum kebolehan, kelayakan, kesayugian, kekuasaan yang sabit pada Allah Ta'ala untuk dia nak buat makhluk dia, apa hal sekalipun hak dia. Itulah asal jaiz dalam bab ketuhanan. Boleh faham apa benda saya sebut? Atau kita ni boleh Allah Ta'ala bagi kita umur panjang? Boleh bagi umur pendek? Kenapa pula boleh? Kod dia tengah-tengah demam dia cakap sihat, boleh? Boleh? Tengah-tengah sihat tu peluk jatuh mati, boleh? Kenapa boleh tak? Jaiz, akal menerima, yang tak ada pun masalah. Allah dia, hak dia fa'alun lima yurida. Jadi prinsip nak faham harus pada Allah Ta'ala ni tentang mana? Tentang nisbah dia nak buat makhluk, atas nama Allah dia buat makhluk, pandang pada sudut tu kan. Hak dia nak buat apa dia nak buat, harus. Waktu ada yang lepas kita bicara dia jadi wajib li ghairi, ada yang mustahil li ghairi, itu macam mana tu? Yang tu pandang nisbah apa yang dah sabit pada ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala azali. Pandang dengan pastinya apa pada ilmu dan iradah Allah Ta'ala, tentu apa yang nak jadi dengan tak jadi ni dia bukan harus dah, bahkan yang wajib wajib, yang mustahil. Kalau yang memang bukan ada satu janji Allah Ta'ala dengan pasti dia akan buat, yang tu masih kekal lah status dia mungkin jaiz. Boleh faham bahasa saya sebut macam tu. Ngaji tak boleh steam tau, dia dengar sebut tu ngaji steam tu, ngaji menatap apa kau. Yang tu yang ngaji dengar baca kitab tu satu, lepas tu kalau nota tu pen tu dengar, masa nak ambil faham tu, masa nak ngaji nak ambil faham tu. Saya ngaji besar ni faham, ngaji habis satu kitab tak faham, apa pendan ni macam keldai usung kitab, bodoh apa pun tak tahu apa benda yang dia bawa. Usung bodoh tu. Saya tak boleh bahasa saya macam tu. Baik. Jadi pandang pada sudut kelayakan pada Allah Ta'ala, dia nak buat apa pada makhluk, situ haruslah khas jumpa nanti ada bab, belajar bab jaiz dalam bab ketuhanan insya-Allah. Kalau jaiz dalam bab kerasulan misalnya, rasul dah dia manusia, kalau dia makan boleh, dia minum boleh, kalau dia makan arak boleh, apa pula tak boleh makan arak pula kan?
Kenapa? Benda yang halal tak ada masalah untuk dia nak makan. Harus dia nak makan, dia tak makan, ikut dia tak makan, masalah. Bukan wajib atas dia untuk dia nak makan. Pasal apa? Dia manusia, dia boleh makan minum. Hak dia nak makan, dia tak makan. Tu pandang pada sudut tu, itulah dia panggil mungkin, harus, jaiz. Akal menerima pula kepada kalian untuk menerima kebolehan dan kesayukan. Memang boleh makan tak makan, suka tak suka, ngantuk misalnya, apa seumpama itulah, sakit, demam, manusia, memang akan adanya tu. Tapi ada pelajaran khas nanti, ada sifat wajib dia, ada sifat yang mustahil dia. Yang tu yang kita insya-Allah memang akan jumpa ke sana. Jadi kita belajar disiplin hukum akal ni supaya belajar metodologi akalnya dulu kan, prinsip penaklukan akal dia, supaya jangan sewil awal-awal kan. Mesti letakkan kayu ukur awal-awal ni alat kita, tools untuk kita nak menghukum dan menilai sesuatu tu betul. Itu kan satu ulama ajar ukur akal dulu supaya kita ni jangan silap kan. Tadi pun yang lepas saya sebut tentang apa, pasal ada istilah daruri nazari, ni pun jumpa juga nanti buat jaiz ada daruri nazari. Pasal ada manusia yang walaupun wajib dia tak boleh faham benda tu wajib, walau benda mustahil dalam bab ketahanan dia tak boleh faham benda tu mustahil. Pelik tu, akal jadi sentot ke mana dia tak boleh. Benda yang mustahil pada orang Ta'ala dia kata apa salahnya? Kita kata macam mana orang Ta'ala kata, Allah yang kata dia ada muka, apa salahnya kita kata dia ada muka? Tu kata sentot tu, dia tak faham. Ayat bodoh dia kata dia, kita kata macam mana Allah Ta'ala kata. Memang sebutan lafaz tu ada, wa yabqa wajhu, dan Allah kata, bukan Allah Ta'ala kata Allah ada muka, bukan. Kalau kita kata macam mana Allah Ta'ala kata, janganlah kata Allah ada muka, bukan. Kalau kita kata macam mana Allah Ta'ala kata macam ni, wa yabqa wajhu rabbika, itulah kita kata macam mana Allah Ta'ala kata. Faham saya cakap apa? Faham. Itu kata ngaji tak boleh tidur, tak boleh sentot, tak boleh steam, bengap tu kan. Pasal orang-orang yang cakap macam tu, dia akan kata seolah-olah dia berada di tempat kebenaran lah. Kami kata macam mana orang Ta'ala kata. Kalau dia tahu hujah kata kami kata macam mana orang Ta'ala kata, Allah turun Quran bukan dengan bahasa Melayu. Jadi Allah tak kata Allah ada muka, mana ada? Allah ada muka bahasa Melayu. Allah Ta'ala tak kata Allah ada muka. Kalau nak kata macam mana orang Ta'ala kata, sebut ya Quran yang original tu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata macam mana orang Ta'ala kata. Just read it. Amir ruha kama ja'at. Bagi lalu macam mana dia datang. Baca jelah. Bukan terjemah. Itu baru betul kita kata macam mana orang Ta'ala kata. Tapi Pak Wahabi ni duk faham bodoh gitu. Dan bila kita kata yang tu mustahil, kata dia, apa mustahilnya? Bukan saya kata, Allah yang kata. Takkan Allah nak kata benda mustahil? Nampak? Kita pula bodoh lah, tak faham pula prinsip mana yang mustahil, tak mana mustahil. Tu yang bercelaru kan. Na'udzubillah. Muskil kalau apa saya sebut tu, tanya lah. Mengaji hak tu lah. Ada benda tak apa nak faham kan. Rasa macam faham, macam tak faham. Tapi tak faham, tapi faham. Yang tu nak kena perhati je. Macam Bapak Wahabi pun, dia kadang-kadang ustaz guru dia duk ngajar tu pun dia duk anggut terbaik. Kadang dia bukan faham kawan tu menatang tu nak sebut apa. Menatang bos tu. Ya. Sesat barat kadang dia kan sebut. Dia tahu terbaik aja. Dia pun tak tahu benda kawan tu nak sebut. Sahih ke tak sahih ke, tepat ke tak tepat dengan ahli sunnah wal jamaah ke. Dia kan ada kayu ukur. Kadang-kadang benda yang sesat gila punya. Tapi dia kata terbaik, penjelasan mantap. Yalah bodoh tu. Ni saya sebut. Ini masalah apa ni? Masalah akal. Kalau saya nak guna akal, kata apa? Akal ni buh apa kat punggung apa kot. Bodoh kan? Betul kata.
Kalau nak guna bahasa lokasi itulah kan. Pasal tak betul cara berfikir. Baik. Jadi di atas huraian kata mungkin ataupun jaiz ni perkara yang boleh jadi ada ataupun tiada, ada dan tiada. Dia mesti kena syarah macam ni. Boleh jadi ada dan tiada ni atas jalan berganti-ganti. Mestinya. Pasal ada dan tiada, dia takkan boleh ada serentak dan takkan boleh ternafi kedua-dua sekali. Tak boleh. Kita ada tak? Dulu? Tak ada. Kita kan mungkin kan, harus kan? Untuk ada dan tiada. Kita ada. Tapi tiada. Okey tak? Kita ni ada. Tapi tiada. Okey tak? Mengapa pula tak okey tak? Takkan ada tapi tiada. Dah ada, ternafi tiada. Kalau tiada, ternafi ada. Itu yang kata boleh ada dan tiada tu. Boleh menerima ada dan tiada. Boleh menerima ada pada satu ketika, dan bila ada, dan ada kebarangkalian untuk jadi tiada pula pada satu ketika yang lain. Tu kita. Jadi mesti faham jaiz tu, yang kata hukum akal tu macam tu. Adapun kebolehan untuk ada dan tiada dalam masa yang sama, mustahil. Pasal ada dan tiada ni dia dua yang berlawanan, la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Dia takkan boleh terangkat kedua-duanya, takkan boleh, maksudnya takkan boleh ternafi dua-dua ni pada satu perkara, dan takkan boleh pula sabit dua-dua ni dalam satu perkara. Tak boleh. Jadi kalau kata boleh jadi ada dan tiada, kena kata ada pada satu ketika, tiada pada satu ketika yang lain. Kita ragam baca kitab ada syarah ni macam ni ya. Tengok ulama urai satu. Mahamkan kat kita bahasa-bahasa ulama yang terlalu ringkas macam mana nak pergi faham tu. Baik. Jadi maksud macam mana ni? Sah dan patut ada atas jalan berganti-ganti, yakni sah adanya pada satu ketika dan tiadanya barang itu pada ketika yang lain. Pasal apa kena tanggungnya tu? Kerana ada dan tiada mustahil berhimpun keduanya dalam waktu yang satu. Ya, boleh. Kalau saya buat teka-teki, mana jawab? Jin ada? Ada ke tak ada? Mana? Tak ada pun. Kata ada? Mana? Tak ada pula. Mana jin? Jin ada? Mana? Pandai ada. Faham soalan saya tanya? Saya nak tanya apa? Ada tapi tak ada. Ada tapi tak ada. Jangan buat bodoh bengap itu. Ada lah tapi tak boleh nampak. Bukan tak ada. Tak semestinya bila tak nampak tak ada. Tak semestinya. Tak lazim daripada sesuatu yang tak boleh nampak dengan mata dia ternafi wujud. Tak semesti. Tak semesti. Tak semua yang tak semua yang bila sabit ada dia pasti boleh dilihat. Tak pasti. Oksigen ada. Itu tak nampak kan? Tak semestinya ada tu dengan boleh dilihat. Tapi dia boleh dikesan. Panjanglah syarah tu kan. Baik, selesai mudahnya tu. Lagi panjang belajar kita dalam satu-satu sudut ilmu tu, lagi detail lah dia punya perbincangan ni. Yang ni kita belajar ilmu macam ni, asas nak belajar metodologi berfikir. Ada pembahagian macam ni, ada takrif macam ni. Baik, lepas tu
Dan jangan dikatakan bahawasanya ta'rif jaiz dengan demikian itu tiada melengkapi. Inilah ragam baca kitab, tengok. Tak mana ragam ni? Kan ta'rif dia kata jaiz ni apa? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Kan dia kata macam tu lah. Jadi definisi ni okey ke tak okey? Kita tak bukan apa nak cerdik lah, nak nilai okey tak okey. Ulama tolong bagi peringat sikit tadi. Dia kata jangan duk kata ta'rif definisi yang telah kita bicara tadi tu tiada melengkapi, kata ta'rif tu tak lengkap. Jangan kata itu. Bodoh kalau buat cara bodoh. Tengok dia lagi penjelasan. Pasal apa dia kata jangan kata gitu. Jadi kalau tak boleh kata gitu, maksudnya ta'rif tu cantik dah, elok dah, betul dah tu. Kerana tiada mencapaikan akan segala hal, segala amrun iktibari, bahawasanya yang dikendaki. Baca soalan tak habis tu. Jadi jangan kata bahawasanya ta'rif jaiz dengan demikian itu tiada melengkapi kerana tiada mencapaikan akan segala hal, segala amrun iktibari. Tu pun panjang tak cerita bahas-bahas itu tu. Dia kata jangan kata bahawasanya ta'rif tu tak lengkap. Bahawa yang dikenaki. Kita dia nak jawab tu. Jadi dia nak orang yang kalau kata ta'rif ni tak lengkap, pasal dia kata harus ni perkara yang sah pada akal, boleh ada dan tiada. Sah boleh ada dan tiada. Kalau kita belajar bab ada tiada ni, ada bab zat, sifat, ada ain zat, sifat, nama, ada kita bicara gitu, perbuatan, milik, itu satu hal. Kalau pandang satu sudut lagi, insyaAllah ada jumpa nanti ke depan. Pasal bila kita sebut katalah zat, zat ni memang ada ke tak ada? Ada. Kalau benda ada tu dipanggil wujudi. Kalau kita kata lagi saya bahas tu panjang sangat lah. Saya malas nak menjela je. Pasal dia nak cerita iktibari tu kan, ada orang dengar lagi sakit kepala pasal ada benda dia tak pernah dengar bahas tu. Biar dulu, saya baca je lah tu. Bahawasanya yang dikenaki dengan ma itu barang yang dikenaki dengan wujud itu subut dan tahakkuk, bukan wujud dengan makna sah pandang dengan mata kepala. Agak tak faham KIB lah. Saya bukan tak boleh bahas, tapi halus sangat. Halus sangat bukan saya tak boleh faham, takut orang dengar tak faham. Itu saya kata bagi contoh oksigen tadi sudahlah kan. Dia dah lah tu sebenarnya. Oksigen ada tak? Ada. Ada ke tiada? Ada. Tak nampak pun? Tak semestinya ada tu boleh nampak. Jadi maksud ada tu apa? Maksudnya subut. Tu yang sebut tu. Ada tu dengan mana subut dan tahakkuk untuk bahasa Arab ni. Maksudnya memang sungguh, tahakkuk dan pasti lah nak terjemah tu lah kan. Sungguh dan pasti. Memang tak diragui sama sekali. Betul ada oksigen? Betul? Betul? Tu dipanggil ada dengan mana subut wa tahakkuk, bukan oksigen ada tu dengan mana boleh dilihat dengan sah dipandang dengan mata kepala. Bukan macam tu maksud. Jadi ta'rif tu okey, tak ada masalah. Siap. Maka jaiz itu, Ustaz. Jadi nak ke depan ni, kalau dengan
apa dia akan hurai nanti, sama pembahagian juga macam mana bab wajib dan mustahil. Ada daruri nazarinya, zati li ghairihi, yang ni pun sama juga. Yang ni pun saya nak baca dulu. Ya. Maka jaiz itu terbahagi pada dua bahagi. Pertamanya jaiz daruri seperti gerak jirim ataupun diamnya jirim. Jirim digerak atau diam. Jirim ni takrif kena ingatlah. Apa dia jirim? Matter yang occupied space. Setiap benda yang kewujudan dia, yang dia ada dan ada dia mengisi ruang. Itulah dipanggil jirim. Oksigen yang ada keliling kita ni duk gerak ke pegun? Boleh jadi gerak, boleh jadi pegun. Pegun ni diamlah maksudnya, kan? Boleh jadi gerak, boleh jadi diam. Boleh jadi bergerak, boleh. Boleh jadi diam, boleh. Tapi bila dah bergerak, tak diam dah. Kalau diam, tak bergerak lah, mestilah salah satu. Takkan dia bergerak tapi dia diam. Benda apa? Siap. Yang ni menerima salah satu daripada yang tertentu daripada keduanya. Gerak, kalau tak gerak dia diam. Tu menerima salah satu yang tertentu, kan? Gerak, kalau tak gerak dia diam. Harus. Dan ada pun menerima satu yang tiada tertentu, kebolehan untuk dia bergerak ataupun tidak, maka iaitu wajib. Bila gerak tak diam, diam tak gerak, itu harus. Tapi kalau tengok kebarangkalian boleh jadi apa? Harus untuk boleh jadi gerak, boleh jadi diam. Itu mesti. Yang tu pun kalau bahas akliah tu pun panjang juga. Biarlah dulu. Yang tu pun dia ada disiplin akal juga situ. Saya sebut sekali lalu yang itu. Bab mengaji ni memang kalau tiba-tiba bahas terus halus sangat, tak terhadam kita ni. Baik, saya baca sekali lalu je tu. Maka iaitu wajib. Baik, siap. Kerana mustahil sunyi jirim daripada keduanya. Jadi yang mana wajib ni? Wajib dengan tak tentu, sama ada gerak ataupun diam, mesti. Jirim sama ada gerak atau diam, mesti. Gerak harus, diam harus, salah satu harus. Salah satu dengan tentu harus, dengan tak tentu wajib, mesti ada keberangkalian tu. Siap. Dan yang keduanya dipanggil jaiz nazari. Jadi kalau kita perhati kitab kita ni, bab wajib ke, bab mustahil ke, bab harus ke, dia cerita apa? Jirim. Tak ada cerita lain apa. Jirim ni dia adalah satu perkataan yang nisbah ulama kita. Kalau nisbah bahas kitab-kitab lama ni, dia teras untuk bahas makhluk. Sebab makhluk kita ni, zat kita ni, dia terdiri daripada apa? Bahan mentah. Asal dia daripada apa? Melengung kita dengan soalan itu, kan. Nombor satu, orang tak faham, tak apalah duk bicara jirim buat susah je. Bagi soalannya tu. Kita manusia, kan? Betul? Kita manusia ni ada kepala, ada tangan, ada kaki, tangan, kaki, mata, rambut sudah. Rambut kita tu macam mana boleh terbentuknya rambut tu? Apa struktur asal yang menyebabkan terbentuknya rambut? Jawab. Sel. Sebelum sel lagi. Bahasa umum pakai jirim. Sebelum, kalau yang lebih khas, ada benda kita pernah belajar dengan kitab lama dulu lah. Bila sebut jirim, tak apa, saya tanya itu. Kalau dalam bentuk yang lebih khas, yang mana? Dia merupakan struktur asas untuk ada makhluk ni,
untuk ada makhluk ni, Allah Ta'ala memang dia telah sunnahkan dan program kan nak buat makhluk macam ni kejadian dia. Kalau asal makhluk tu memang dia tak ada bercantum dengan apa-apa pun, hanya satu, tunggal aja. Itu panggil apa? Macam tak pernah belajar dia orang ni. Apa? Tak pernah dengar. Jauhar. Kalau susun-susun, nama dia jisim. Jirim apa pula? Jirim pandang pada sudut, dia ada dan mengisi ruang. Bukan pandang dari segi dia bersusun tak bersusun, dia satu zarah, satu molekul ke. Pandang pada sudut dia satu ataupun berbilang-bilang, bersusun tak bersusun. Kalau satu, nama dia jauhar. Kalau bersusun-susun, nama dia jisim. Kalau dia ada dengan keadaan sama ada jauhar ke ataupun jisim ke, dan ada dia tu, dia occupied space, itu dia panggil jirim. Jadi jirim ni pandang pada sudut, definisi memahamkan ke makhluk, pandang pada sudut, dia sabit, ada, sungguh, dan dia occupied space. Itu jirim. Jirim nak faham makhluk, pandang pada sudut, dia sabit, dia sungguh, dan kewujudan dia akan mengambil ruang. Itu teras bahas makhluk. Boleh? Kalau pandang, macam mana boleh dia occupy space? Pasal dia ada molekul-molekul, ada zarah-zarah. Kalau dia just one single molekul ataupun zarah, nama dia jauhar. Siap. Jadi kalau bersusun-susun, nama dia jisim. Kalau dia tak memenuhi ruang, apa pula? Ada bab istilah kita menanya apa, yang tu dia panggil jisim latif. Pelajaran ni jangan ngaji kitab lama, kitab baru, kitab lama tu lempar masuk parit lah. Bahkan apa yang ada tu gunakan dia untuk memantapkan ni. Satu saya ngaji kat pondok, kalau ngaji kalau arwah pondok Patih tu, kat arwah tok guru, kat dia sendiri memang dia kalau kat pondok dia tak ada baca satu orang kitab Jawi, semua kita Arab. Kat pondok dia baca semua kitab Arab, dan boleh kata semua kitab dia baca, dia tak ada syarah sikit pun. Baca dia terjemah, pam, itu kitab buka lah. Qala Syekh Musanni rahimahullah taala buka pula kita ni. Buat apa nak syarah? Nak syarah buat apa? Semua benda yang ada benda dia dah baca tu dah jumpa dah kitab-kitab lama hak dulu-dulu. Yang ni apa? Nak bagi lalu kitab besar lah. Satu dia baca kitab besar. Kalau baca kitab besar macam kitab kecil, apa? Satu belajar dengan baca kitab kecil. Bila dah faham macam mana, tak payah syarah. Jadi saya baca macam ni pasal kira ada orang ramai kan. Baca untuk orang awam kan. Satu saya baca macam ni. Kalau ikut nisbah tertib baca kitab macam ni, saya tak baca macam ni lah. Baca je saya bagi tarikh lah. Hari tu belajar apa? Hari tu belajar apa? Jirim macam mana? Jauhar macam mana? Jisim latif macam mana? Bengap, buka alik. Kitab lama mana? Buang. Bila nak pandai? Makan berak jadi tai. Adalah bengap. Apa pun tak lekat. Ui sedap. Oh, kena orang repek itu kan. Ngaji ni macam mana? Bukan makan berak jadi tai. Oh ni, makan jadi darah daging. Kitab kalau tak ada pun macam mana? Semua dalam kepala lah. Simpan dalam dada lah. Sebati lah dengan istilah-istilah tu. Faham dah. Sebut tu dengar, faham terus. Maksud apa? Oh, dah lalu dah. Takkan tak faham-faham ni. Kan? Jangan jadi OKU kan. Nak dengar OKU macam mana? Lama saya cerita OKU ni.
Dulu kalau orang panggil saya ceramah, bab paling besar saya suka ceramah, saya ceramah OKU lah. Kita kalau ada anak 2 tahun, kita balik pada mana-mana kan, 2 tahun dia tengok kita, abah kong okey tak? Abah Walid kong 2 tahun okey 2 tahun steady ya. Untuk bila 6 tahun macam mana? Kita pun balik mengajar ke, balik kerja ke mana-mana, balik berkahari ke apa, dia pun tunggu kat pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia pun tunggu depan pintu, kata apa? Abah kong 6 tahun. 20 tahun kita balik kerja, anak 20 tahun di rumah ni kan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, abah kong apa faham tu? OKU maksud apa? Umur dia tak sama dengan pencapaian yang sepatutnya dia capai. Umur besar, otak bodoh. Tu saya punya bahasa macam tu lah. Ngaji lama ambil bodoh. Apa dia nak sebut? Ngaji lama, ngapal lama, adik-adik tu. Buat kerja lama. Bertukar ni, contoh. Bacur simen dah. 10 tahun dah ni ikut bapak bacur simen. Tak reti-reti lagi nak bacur simen. Berapa pasir, berapa simen, berapa air. Nak campur macam mana, nak start enjin. Ni abah nak start enjin macam mana? Kelempang lagi. Tu, kong. Bapak tak ada, tak boleh buat kerja. Bengap. Boleh faham saya cakap apa? Kalau orang tu buka OKU ni macam mana? Wish. Dia ikut perkembangan akal lah. Umur tu dengan pencapaian otak dia sama lah. Kalau ngaji khatam 3 kitab, dia matang 3 kitab tu. Hak Jawi, hak Arab dengan Nahu lagi, dengan Saraf lagi, dengan Balaghah lagi. Tengok kematangan dia tu. Dia punya cara berfikir tu, cara dia bercakap macam mana, cara dia berhujah macam mana. Ya ni OKU. Macam baca Quran lah, no? Contoh OKU baca Quran macam mana? Umur 55. Ni. Ngaji apa? Ni. Baca nak? Tu salah buka Iqra 1 kat belakang ni. Fa aksasa sarufi alpasat 55 baca Quran macam tu. Lampang ni. OKU apa ni? Faham saya sebut apa? Zalikal khizyul azim. Jangan baca tu. OKU. Patutnya 55 bukan macam tu. 55 ni wal qamaru bi husban wa wada'al mizan. Itu baca. Wal qamaru bi husban. Waw tu ibtida', wal qamaru tu mubtada'. Mubtada' marfu' bi dhammah pasal dia isim mufrad. Itu baru umur 55. Kalau ikut tafsir Qurtubi, wal qamar ni, maksud qamar ni apa? Qamar ni bulan. Bulan lah, terjemah dia bulan. Dia boleh bagi definisi pula mengikut kaedah saintifik macam ni, kelepak kelepu. Steady lah 55. Bukan 5 tahun. Contoh kan. Jadi ngaji mesti bagi betul dia punya tahap umur dengan pencapaian dengan ilmu yang belajar. Satu ngaji kena bagi matang. Satu sekurang-kurang duduk ngaji satu tempat 3 tahun. 3 bulan tak ada apa-apa. Ada apa-apa, jangan doa harap 3 bulan jadi apa. Orang duduk 10 tahun bodoh lagi. Tapi kalau bodoh lagi sampai jadi OKU tu ada benda tak kena tu. Ada syarat yang tak cukup tu, main tu.
Main-main tu mana? Memang tak dapat. Apa pun tak dapat. Pasal main-main. Belajar main, yang ni main, yang ni main, yang ni main. Benda main-main, main-main pun, benda main, permainan pun main-main, hanya boleh jadi main-main, tak boleh jadi pemain. Apatah lagi ngaji main-main, mana nak boleh. Betul, kalau ngaji agak nak main-main, balik. Saya punya ayat je tu lah, kan. Siapa? Bukan nak ngaji tu, penat buat penat bela. Tu saya kata ngaji jangan steam. Ngaji perhati, dengar orang nak sebut apa tu, apa dia tu. Pasal ada benda-benda yang saya mengajar tu, kadang saya nak dapat dia tu, bukan senang tu. Nak faham satu bab tu, kan. Baik. Macam mana boleh cerita itu? Cerita OKU. Itu OKU. Satu kalau umur 50, 60 masuk pondok, tu yang bagi syarat tu, syarat masuk apa dia? Jangan merokok, jangan ni. Tak ada kes jenayah, dengan kehendak sendiri, memang minat. Lepas tu kena temu juga, baca tak? Bagi Quran, baca. Okey. Sebut alif bata tu, alif bata sa jim ha. Baca Fatihah sikit. Tengok dia baca. Nak tengok tahap umur apa sekarang? 60. Contohlah kan. Baca Fatihah sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Kita dengar a'udzubillah pun. Tak apa, cukup. Boleh duduk. Umur 60, cuba baca Fatihah sikit. Makcik ni tak apa nak pandai baca Fatihah tu. Getah pula tu dengan ustaz pula tu. Allah. Maaf lah dek. Cuba agaklah nak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buat muka macam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memanglah 60 kot tak larat tu, kena covid ke apa ni tahap 4 ke 5 ni kan. Tu tak larat ke kan. Tak kemana. Ni umur apa? 20. Baca Fatihah nak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dulu ngaji mana? Mak Tafiz ni macam ni. Oh. Habis hak ngapai? InsyaAllah habis. Bismillah. Sin tu sifat apa nak kena bagi jelas? Hamas. Oh, steady. Cukup. Duduk. Tak payah banyak soal. Yang ni Quran bagi penjelasan kat kita apa? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau bagi suratan tangan kanan, baca pula, test tengok semua okey, kemas, tak ada OKU, tak ada cuai dalam bab belajar macam mana? Mudah je, ambil, jalan. Masuk je, tak ada masalah. Tadi wa amma man utiya kitabahu wara adh-dhahri, terhege-hege, baca panjang-pendek pun tak tahu, huruf pun tak kenal, ngaji pun tak pernah, saya tak pernah belajar. ABC pandai, nyanyi tak? Oh, nyanyi pandai. Isabella adalah, oh suara sedap ni. Soalan lain dengan kau boleh lah. Itu contoh apa nak cerita ni ya? Itu OKU ke, ceramah OKU ke, tak betul. Jadi khas kita belajar dalam bab tauhid ni paling OKU besar tu tak kenal Allah Taala, tu OKU paling teruk boleh. Sampai tak pernah ada perasaan, tak ada feeling langsung kepada Allah Taala, itu OKU paling gila sekali. Alhamdulillah, Allah Taala pelihara kita, jangan jadi OKU bengong itu siapa? Hak tu. Kalau OKU tahap tu tak ada ampun tu. Takkan kita biar kepala otak kita bodoh sama tahap tu. Sampai Allah Taala tak kenal. Tak boleh nak faham kata Allah Taala ni yang jadi aku nak puji dia, alhamdulillah. Matlamat hidup nak ke mana.
Duk tertipu lagi macam zaman budak-budak yang tak matang lagi tu, duk bodoh lagi. Oi, mana boleh macam tu? Dah kena keluar dah pada alam-alam kanak-kanak kan. Dah besar dah. Saya pergi India dulu, ada geng-geng saya yang saya bawa pergi dulu. Ada antaranya geng budak-budak kan. Geng budak-budak ni maksudnya 16, 17 kan. Dalam masa duk bayar Urdu, lepas tu terjemah Melayu kan. Biasalah dengan Urdu pula. Kalau saya suka dengan Urdu tu. Pasal dia punya wording tu ada dengan Arabic, banyak perkataan yang serupa kan. Yang tak serupa satu hal lah. Dengar tu. Dalam ramai-ramai tu dengar Urdu tak faham lah kan. Subjek pun kadang-kadang pelajaran tu tinggi sikit kan. Tak apa nak faham kan. Bila tak faham tu macam mana? Begini. Syekh yang duk bayan tu kata dia tanya, umur apa? Umur apa? 17. Aapka bada chota nahi hai. Kau ni dah besar dah, bukan budak lagi. Ngaji tak lagi tidur. Lagi sedap. Sambil tu dia betul. Saya duduk sebelah dia. Saya tak tidur tapi kadang tertidur. Pergi pula India bulan puasa kan. Orang full time daripada pagi tu sampai malam, sampai letih duduk sebelah. Tak ngantuk, okay, steady lah. Bila full sangat kan, macam mana? Letih. Itulah kalau budak-budak dia tegur macam tu, saya orang tua ni, dia usik sikit dia usik kaki saya duduk sebelah dia. Dia tengok mata saya kuyu macam tu, dia usik sikit. Kena usik tu apa-apa gentle touch punya, macam kena sambar api neraka tu. Tak boleh macam tu, tak tutup lah. Syekh pegang Syekh Hussein ish, malu tua-tua tidur. Ustaz pula tu, kalau awam tak ada. Yang buat pasal macam OKU aja ustaz pun. Leceh gitu, leceh. Tuan-tuan saya tak tahu, saya terasa macam tu. Bagi saya tu satu very belantan tu, ambil katok walaupun dia usik gitu. Dia sebelah tu. Orang ni bukan perasan pun. Pada saya tu macam ambil belantan katok. Hang tidur apa? Seolah-olah itu. Pasal apa? Saya tahu tahap apa benda dia tegur dan apa sepatutnya tahap yang saya kena capai, dan sepatutnya saya tak tidur tu macam mana saya boleh lena macam tu. Dalam tu dia bayar lah, dia cerita apa dia. Kita ni kadang-kadang kata dia nampak macam dah balik tapi rupanya belum balik lagi. Dia punya ayat tu, nampak dah balik tapi macam tak balik lagi. Nampak macam kenal Allah, nak ahli zikir kan, nak ingat Allah Ta'ala banyak-banyak, tapi rupanya tak zikir pun, rupanya tak balik lagi, masih kanak-kanak lagi, duk seronok dengan coklat lagi. Cukup saya sembah macam tu kan. Saya nak cerita apa, bila mengaji ni, bila ada guru yang betul-betul ajar kita panduan satu-satu, khasnya nak belajar kita bagi faham perjalanan agama ni macam mana betul-betul, akal pula ada kebolehan untuk mengukur mana hak batil, mana wajib, mana mustahil. Apa pelajaran yang kita dah belajar tu hadam elok-elok, bawa dan keluarkan diri kita daripada lalai, dosa, maksiat, gelap hati, maksiat. Tak, kena tinggal lah, bodoh-bodoh semua kena tinggal lah. Pasal kita bukan orang biasa lah, kita dah luar biasa lah. Duk pondok ni orang luar biasa, bukan orang biasa. Nak orang biasa milik kamu, tu orang biasa. Duk pondok bukan orang biasa, duk pondok semua luar biasa. Pasal apa? Tengok kau ngaji apa, semua luar biasa. Baik. Jadi keduanya jaiz nazari.
yakni tiada mengetahui akan dia melainkan kemudian daripada mendirikan dalil, seperti diseksa oleh Allah Ta'ala akan orang yang taat dan beri pahala orang yang derhaka. Orang derhaka Allah Ta'ala bagi pahala, boleh? Mustahil ke? Orang taat diseksa. Ada orang mati sabilillah, itu masuk neraka. Ada tak? Tak ada. Kau tak pernah belajar habis ni, badan nak geling kepala. Mati sabilillah, mati perang ni, tapi masuk neraka, ada? Ada? Apa masalah? Niat tak betul. Oh, boleh macam tu? Harus orang Ta'ala balas macam tu? Tu dibuat taat gila punya. Zahir nampak taat, tapi sebenarnya bukan taat. Boleh orang Ta'ala balas itu? Hak dia. Ada ke macam tu? Ada. Tapi kalau tengok betul-betul, sebenarnya memang dia akan balas macam tu ke? Orang taat dibalas neraka ke? Subhanallah. Kalau taat yang memang taat daripada hati sanubari dengan keikhlasan diri, Allah Ta'ala dia tak akan mensia-siakan siapa yang beramal dengan amalan soleh. Macam mana? Ini la yudhi'u, macam mana? La yudhi'u man amila salihan minkum min zakarin wa unsa. Allah Ta'ala dia tak akan mensia-siakan siapa-siapa yang beramal di kalangan kamu amalan baik, amalan salih ni, baik lelaki ataupun perempuan, dia takkan sia-sia. Betul, macam mana taat boleh Allah Ta'ala siksa pula? Nisbah kebenaran kalian berlaku, harus. Dan harus tu semak, mesti ada pasal. Allah Ta'ala dia takkan buat saja-saja, mesti ada rahsia, ada hikmah, ada pasal, ada sebab. Semak ni, mesti ada benda-benda yang tak kena. Tapi hak dia nak buat, betul tak? Ya, betul. Lepas tu kat kita apa? Wajib pergi ngaji dan belajar macam mana supaya jangan buat taat, tapi rupanya taat tu masuk neraka. Alhamdulillah. Contoh dia beri ni, dia beri pahala orang yang derhaka, diseksa akan orang yang taat, dan dia beri pahala orang yang derhaka. Kalau pandang pada sudut harus tu, harus, cuma kena renung sikit. Kenapa lah harus? Boleh ke? Allah Ta'ala dia yang bagi orang tu jadi taat tak taat. Hak dia lah, dia nak balas ke tak balas ke, ikut dia. Pandang, kalau pandang hanya semata-mata dari sudut hak dia, dia nak buat apa pada makhluk dia, dia nak buat jadi orang Islam ke, orang derhaka ke, taat ke, derhaka ke, ikut dia lah. Pandang pada sudut tu harus Allah Ta'ala. Tapi pandang dari sudut janji dia, bila pandang bab janji, dia buat lain. Dia bukan dalam bab asal, dalam bab hukum akal, dia dah ada kait lain, dia dah aridi, benda yang mendatang. Datang dengan janji, datang dengan rahmat dia, dengan syafaat daripada Rasulullah beri. Itu ada pasal lain pula. Baik. Tetapi diseksa oleh Allah Ta'ala akan hambanya yang taat itu mustahil pada syarak, dan maka harus pada akal sekalipun. Dan demikian juga hamba yang derhaka dengan kufur itu mustahil pada syarak, diberikan oleh Allah Ta'ala akan pahala. Adapun hamba yang derhaka dengan dosa yang lain daripada kufur, maka adalah pengampunan Allah Ta'ala itu harus baginya pada syarak, seperti mana harus pada akal. Okey, dia lanjutkan sikit kat situ. Nisbah hukum asal hukum akal, orang yang taat hak Allah Ta'ala untuk dia nak siksa. Orang yang derhaka hak Allah Ta'ala untuk dia nak bagi pahala. Betul? Asal nisbah harus kan, boleh Allah Ta'ala bagi tu, suka tidak. Okey, tapi berdasarkan janji macam ni tak.
Allah Ta'ala dia takkan mungkir janji dia. Satu, dia tak mungkir janji, wajib kita berpegang. Apa dia? Walaupun kita buat amalan, buat rukun dan syarat, Allah yang menentukan kita syurga neraka, tapi wajib atas kita pergi cari jalan, wajib beriktikad dan wajib cari jalan yang betul untuk melayakkan kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Wajib atas kita untuk hindarkan perkara-perkara menyebabkan murka Allah Ta'ala. Wajib. Tak boleh buat macam ni tau. Taat. Orang tu macam mana? Kau ni kalau taat macam ni, esok ni macam mana? Tak tahulah. Kalau neraka pun neraka lah. Hui, mana ada kaedahnya tu. Subhanallah. Kita tak diajar dengan kaedah bodoh punya akidahnya tu. Taat dengan sedar siapa Allah Ta'ala. Aku taat kerana dia, beriman kerana dia, buat kerana dia, faham aku ni daripada dia, boleh taat pun dengan limpah kurnia dia, buat pun untuk menzahirkan pengabdian dan keberhajatan kita pada dia. Kalau dia nak masukkan kita dalam neraka gak, itu hak dia. Tapi kewajipan kita macam mana? Wajib jaga dan cari sebab untuk dapat rahmat, jauhkan diri daripada menyebabkan laknat. Fardu tu atas kita. Bab akidah tu, betulkan akidah tu, jangan duk silap tu. Jangan kita ada angan-angan panjang macam artis-artis lah selalu kan. Apa dia? Kita ni walaupun dahaka buat maksiat macam-macam, Allah ni pengampun, penyayang kan? Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim kan? Dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esok di syafaat kita. Jangan takut. Kita masuk syurga bukan pasal amalan kita. Kalau kita tak amal pun, kalau Allah Ta'ala lagi masuk syurga juga. Kepala otak kau ajar macam tu. Saya sebut macam tu. Yang tu istilahnya apa, ada murjiah, dia ada pengharapan besar, ada angan-angan tinggi, tak pergi buat sabab untuk dapat rahmat, bahkan duk buat sabab dapat laknat, tapi berangan-angan besar nak dapat keampunan Allah, nak dapat rahmat, dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Tak kucing nak dapat. Jangan buat pasal ayat tu, jangan salah akidah tu. Yang tu pun ada bab besar tu, ada pelajaran-pelajaran yang kalau orang yang sewil dalam bab yang tu, wajib kena berbetul diri. Seramai orang yang macam tu. Tak ada buat apa taat pun, tapi berangan bukan main. Macam ni, nak macam ni. Oi, berangan. Kaedah kita macam mana? Walaupun buat taat gila punya, berangan tu tidak. Bahkan ya Allah, redamu ku harap. Kau ampunkanlah dosaku. Pasal apa? Yang ni je taat, kadar taat aku boleh buat. Tu pun malunya aku nak menganggap dia sebagai ibadat. Pasal kau lagi tahu apa rupa ibadat yang aku persembah padamu ya Allah. Orang iman lah tu yang ngaji lagi, faham betul-betul perjalanan Tuhan, bab ketuhanan ni. Baru kita akan ada enjoyment dalam hidup tu. Tahu nak buat macam mana, nak buat macam mana. Ada matlamat hidup kita untuk kita nak capai misi, visi kita besar. Apa dia? Kenal Allah, untuk menzahirkan rasa keberhajatan pada Allah Ta'ala, sentiasa nak menzahirkan apa yang ada pada kita ni, semua limpah kurnia Allah Ta'ala. Puji Allah, tahmid Allah, tanzih Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, tak rasa daripada aku satu apa pun, bahkan semua minallah billah. Kalau tak faham tu, ada buat belajar bodoh. Boleh semayang kan, lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak mengapa tu? Boleh main game lah, nak main game tu. Tak ngaji pula, ustaz tak ngajar pula. Seminggu pula cuti, seminggu main game je lah. Bengap Quran, tak baca selawat pun tak ada, istighfar pun tak ada, apa pun tak ada. Ngaji tidur. Nak bengap OKU main tahap macam tu kan. Maksudnya masalah kita ni, masalah tu. Wajib ada berbetul diri tu. Kita punya mindset kepala otak ni berkarat gila kan. Kena betulkan kita punya falsafah hidup. Ada benda setan besar dalam kepala kita tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kita babak macam ni, jumpa guru dia hentak apa nak sebut, dia hentak kepala kita kat dinding tu. Dia bawa kita perasan, alamak, banyak salah aku ni. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya nak sebut kat tuan-tuan ni bukan saya nak balas dendam kat tuan-tuan, bukan. Tapi apa saya pernah
ditegur, dinasihat, diperbetulkan dengan kebodohan kita dulu. Bila kita belajar, guru ajar satu, kita tahu apa prinsip hidup ni. Macam mana kita dah tahu prinsip hidup ni, kita dah duduk jalan betul. Kita nak supaya orang lain pun betul juga macam mana kita duduk jalan betul. Tu tanda iman ada kita. Pasal apa? Kasih pada orang lain macam mana kita kasih pada diri sendiri. Kita nak kita boleh taat macam tu, orang lain pun kita nak taat macam tu. Rasulullah macam ni, jiwa ada yang ada pada dia. Satu dia sabda hadis macam tu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pasal apa tu? Pasal apa yang dia tahu untuk cari dapat rahmat pada Allah Ta'ala, dia akan kalau boleh nak bagi semua umat dia dapat rahmat macam mana dia hal lupa untuk dapat rahmat pada Allah Ta'ala. Kita nak bangunkan jiwa kita, tak nak duduk tahap OKU bengong tu, nak kena keluar daripada diri tu. Pasal kita ni kalau tak belajar betul-betul, duk katak buatan orang tu, duk rasa macam okey dah, aku ni ahli syurga dah, gaduh pun, gaduh maksiat pun. Kalau kita faham betul-betul perjalanan hidup ni, wish, banyaknya tugasan kita, satu. Dalam duk taat pun sebenarnya durhaka lagi. Baik. Jadi di atas dia nak matching, synchronize kan antara orang taat ni, orang Ta'ala seksa, hak dia kalau ikut, tapi berdasarkan janji mustahil, takkan jadi macam tu nya. Jadi walaupun hukum harus untuk seksa orang taat, tapi dia jadi mustahil li ghairi. Tu yang asalnya dia jaiz tapi mustahil li ghairi. Pasal apa? Ada janji bertaat, tambah pula taat dengan ada iman, mukhlisina lahuddin, datang pada hati sanubari, tawajuh sungguh ke Allah Ta'ala, kasih pula pada Nabi SAW, cukup semua rukun syaratnya yang menyebabkan dapat rahmat Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala akan seksa orang yang taat. Bagi betul kenyataan. Jadi nak sebut apa? Hukum asalnya macam tu, tapi berdasarkan janji, tak, dia bertukar daripada hukum harus akli, dia jadi mustahil akli li ghairi. Belajarlah itu. Begitu juga orang kafir ni, orang Ta'ala bagi nikmat. Kafir bagi nikmat. Ya betul. Ada bab kita pernah belajar dulu, melainkan kafir yang macam mana yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Kafir yang tak sampai seruan Islam. Kafir yang dipanggil kafir ahli fatrah, tak sampai seruan Islam. Yang tu dengan rahmat Allah Ta'ala lepaskan dia pada siksa. Memang Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Pasal apa tu? Pasal sabab nak kena taklif tak ada kat dia. Adapun orang yang memang sampai seruan Islam, tak mau terima ajaran Islam, yang tu, selagi tak ada iman, tak akan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga sama sekali, macam mana tak akan masuknya unta ke dalam lubang jarum. Takkan. Pasal apa sebut unta dengan lubang jarum tu? Mereka benda yang objek besar mustahil untuk masuk dalam objek yang kecil. Macam itulah mustahilnya orang yang tak beriman untuk Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga, sedangkan dia dah sampai tahap seruan Islam, sampai ada orang cerita Islam kat dia, dia tak mau beriman juga, penjelasan dah dia beri sejelas-jelasnya, tetap engkar dengan Allah Ta'ala, tak akan masuk ke dalam syurga sama sekali, bau pun tak akan dapat, macam mana tak masuknya benda besar ke dalam benda kecil. Tu disiplin hukum akal yang memang format tu sebut dalam Quran tu. Jadi wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Mana seorang lagi? Dua orang tak ada. Hakim demam. Hari apa? Demam. La tufattahu lahum abwabus samawati wal ardi. Ujung tu la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat.
Orang kafir yang mendustakan perintah Allah Taala sampai seruan Islam, dia tak mau ikut perintah Allah Taala, tak mau beriman dengan Allah Taala, kufur dengan Allah Taala, seruan Islam sampai tak mau juga, macam mana? Mereka ni tak akan masuk dalam syurga. Kama la yadkhuluna al-jannata hatta ai ila, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Jadi gunakan unta lubang jarum tu apa? Gunakan kaedah akliyah. Satu, kita diajar dengan kaedah hukum akal ni pasal dalam Quran begitu banyak metodologi hukum akal tu diajar. Kita bicara ni pasal memang ambil semua betul-betul pure dalam Quran punya dari segi prinsip dan format dia. Macam mana unta tak boleh masuk lubang jarum, macam itulah orang kafir tak akan masuk dalam syurga. Bau syurga pun tak akan dapat. Satu, jangan salah letak hukum bab harus tu kan? Satu salah besar. Khasnya kalau saya sebut bab akidah je lah, saja saya nak ulang yang pahaman-pahaman Wahabi apa. Salah besar kalau macam pahaman Wahabi kata apa, Allah Ta'ala dia buat aras, hak dia nak duduk di aras. Astagfirullah, subhanallah. Kalau hak Allah nak cipta aras, itu betul. Hak Allah nak cipta manusia, jin, hak dia. Tapi bukan apa, hak Allah untuk dia nak duduk ataupun tidak di aras. Subhanallah, subhanallah. Gila, faham tu. Sewil gila babi. OKU tahap gila punya tu. Saya kata gila, OKU pun bukan gila kan. Ni gila ni akal miring, sewil. Benda yang akal tak boleh terima, dia boleh menerima dan memunasabahkan perkara tu, harus dan mungkin berlaku, padahal benda tu adalah mustahil. Ya. Dan bab-bab macam tu ada. Ni Yahudi kan dah. Wahabi ramai. Apa macam tu? Siap dia kata Allah memang duduk di atas aras, full stop. Allah ada muka, full stop. Allah ada tangan, full stop. Siap full stop ni. Ambil hammer tu, stop lagi kepala. Betul. Salah. Macam mana dia boleh bengap punya faham macam tu? Pasal ada masalah kepala otak dia tu, tak betul cara faham tu. Dan kena berbetulkan tu. Wajib berbetulkan. Satu salah ni dalam bab akidah ni, orang yang dah tercemar akidah macam ni bukan senang nak repair. Pengalaman pernah saya lalu tengok apa WhatsApp, Facebook lah, dalam YouTube apa, tengok orang duk komen hak saya punya ke orang punya, sama yang degil kepala otak, kepala batu ni. Kau tak usah kata apa, kau bagilah hujah macam mana pun, duk degil tu. Inilah bahayanya silap mengambil ilmu daripada orang yang bukan ahli dah. Inilah bahaya dia. Bila dah terjebak dengan benda-benda akidah yang salah, nak patah balik, hadanallah, doa ialah banyak-banyak, hadanallah ila siratal mustaqim. Kita boleh cakap pun, kita cakap macam ni, dia putar macam ni, kita cakap macam ni, dia putar macam ni, kita cakap macam ni, dia putar macam ni, dia putar macam ni, dia putar macam ni, dia putar macam ni. Akal dia dah orang kata apa, dah rosak. Virus sangat, banyak sangat. Baik. Itu yang dia kata, adapun kata dia, hamba yang derhaka dengan dosa lain daripada dosa kufur, maka adalah pengampunan Allah Ta'ala itu harus baginya pada syarak. Ni bab lain pula sikit. Tentang mana? Yang ni kalau khas kita belajar bab akidah, apa dia? Wajib kita i'tiqad adanya syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia khasnya yang buat dosa-dosa besar. Begitu juga umat dia ada iman sebesar zarah ataupun seumpama itu, masuk neraka dulu. Dengan rahmat Allah Ta'ala beri satu keupayaan kepada Rasulullah mengampunkan dosa selain pada bab kufur. Yang tu adalah satu limpah kurnia Allah Ta'ala beri khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi syarat dia apa? Mesti ada iman dia. Walaupun dosa besar macam mana sekalipun,
selain pada bab mati dalam keadaan kufur. Yang itulah kena jaga. Lepas tu duk sebut buat wahabi apa ni, pasal apa? Pasal takut mati boleh berada dalam keadaan akidah kufur. Tu bahaya sangat tu. Kalau ahli maksiat dia berdosa, dengan rahmat Allah Ta'ala satu, dan dengan syafaat Nabi SAW, ada lagi kebarangkalian untuk Rasulullah bagi syafaat pada mereka. Syarat ada iman. Syarat ada iman. Tapi kalau iman tak betul, akidah dengan Allah Ta'ala rosak, pegangan dengan Allah Ta'ala tak betul, akidah dengan Allah Ta'ala kufur, walaupun amalan kau hebat-hebat, walaupun mengajar berpuluh-puluh tahun, walaupun hafiz Quran sekalipun, macam mana? Akidah sesat, wahabi macam mana? Habis, tak pakai sikit pun. Pasal apa? Akidah tak betul. Teras dia tu tak betul. Tu dia nak kata, dalam bab kalau orang tu ada iman walaupun sebesar zarah, antara rahmat Allah Ta'ala yang rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Ta'ala, rahmat aku meluasi setiap satu. Tak mana ni, selagi umat manusia ni kalau dia mati, tak mati di atas kufur, tak mati di atas murtad, tak mati di atas menafikan perkara-perkara imaniyah dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah, tak menafikan, dia tak mati dalam keadaan, itulah bahasa dia, tak mati dalam kufur, tak mati dalam murtad, tak mati dalam rosak akidah dia dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi-Nabi dan Rasul, dan apa benda yang diperintahkan untuk kita kena beriman macam mana Rasulullah khabar. Kalau tak ada rosak tu, harus untuk Allah Ta'ala beri keampunan. Satu, wajib jaga diri, jangan rosak akidah. Pasal rosak akidah ni tak ada obat. Tambah mati tu, wa man yamus fahuwa kafir fa ulaika la'natullahu alaihim. Apa lajar-lajar mulut ni macam mana? Wa man yartadid an dinihi fayamus wa huwa kafir. Siapa yang murtad daripada agama, murtadlah, naudzubillah. Lepas tu fayamus wa huwa kafir, dalam murtad, mati dalam keadaan dia kufur tu. Ada benda dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Ada benda kalau dia beriman dengan Allah Ta'ala pun, iman dia dengan Allah Ta'ala tu dengan iman salah. Dia faham dengan Allah Ta'ala dengan fahaman salah, tak betul macam mana pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Sesat, bahkan sesat tu ada sampai boleh bawa pada kufur, boleh rosak akidah tu. Orang macam ni macam mana? Duduk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya, tak akan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala sama sekali. Yang tu dia adalah bab ukur akal. Macam mana tadi? Dia mustahil akli dighairi, tak akan masuk syurga sama sekali. Macam mana unta tak boleh masuk dalam lubang jarum. Tak. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu bi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu dulu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana rahmatika warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.